kita telah menghabiskan bab berkaitan dengan kejahilan yang boleh membawa kepada kebinasaan. Di mana kebinasaan sini kebinasaan iman. Apabila seseorang itu jahil, kemudian dia diberitahu tentang kebenaran, kiranya dia menerimanya, dia selamat. Kalau telah diberitahu kepada dia kebenaran, diberitahu tentang hukum hakam yang jelas daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, kemudian dia tetap menolaknya, maka orang ini iman dia binasa ataupun dia boleh jatuh ke lembah kekufuran. Kemudian kita masuk pada bab yang seterusnya. Kitab ini tuan-tuan ada 2 bab. InsyaAllah saya pahami kitab ini bincang dengan pihak masjid soal nak diganti dengan kitab lain atau macam mana. Bab ke-29, pelbagai rupa syirik yang kita sebutkan. Antara perkara yang boleh menyebabkan seseorang itu terkeluar daripada agama Islam adalah melakukan syirik. Syirik iaitulah mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang selain daripadanya. Mempersekutukan dengan Allah pada sekalian urusan makhluk. Kata Syekh Abdul Qadir Zindani, tiap-tiap mereka yang diikatkan selain daripada Allah Ta'ala dapat mengaturkan dan mentadbir urusan di alam dunia ini dan dapat memberi mudarat serta manfaat. Dia kata, maka orang itu telah pun mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena yakin yang beri makan, minum Allah Ta'ala, yang menghidupkan, mematikan makhluk Allah Ta'ala, yang menurunkan hujan Allah Ta'ala, menjadikan malam dan siang Allah Ta'ala. Semua. Kalau kita tetap, ada juga kadang-kadang ada orang yang ada kuasa, ataupun kita kata benda betul tak semestinya Allah, ada juga orang lain boleh bagi. Ataupun kita mengiktirkan orang ni dia boleh bagi kita makan, orang ni dia boleh bagi kita rezeki. Kita boleh hidup ni sebab kita kerja dengan dia, kita kerja di bawah dia. Kalau dia tak ada, kita pun tak ada makan. Itu antara contoh-contoh iktiqad yang boleh jatuh kepada syirik. Seolah-olah mereka mengiktiqadkan bahawa manusia ini pada hidupnya dan matinya adalah terletak kepada lumrah alam. Mereka dapat memperkenankan doa orang yang berhajat dan dapat mendatangkan hujan dan dapat memelihara keluarga, haiwan ternakan, anak-anak. Maknanya kalau orang yang merasakan pemeliharaan ada pada selain daripada Allah, maka orang itu telah melakukan syirik. Mereka yang dapat memberi kebaikan dan kemudaratan kepada sekalian alam tersebut itu, maka sesungguhnya mereka yang beriktikad demikian jatuhlah ke dalam syirik, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala pada menyifatkan diri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lillahi mulku samawati wal ardh. Yakhluqu ma yasha. Yahbu liman yasha inathan wa yahbu liman yasha dhukuran. Bagi Allah juga lah hak memiliki mulku samawati wal ardh. Allah Ta'ala lah yang memiliki langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang dia kehendakinya. Dia menurunkan anak-anak perempuan kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan menurunkan anak lelaki kepada sesiapa yang dikehendakinya. Jadi hatta dalam memiliki anak merupakan kurniaan Allah Ta'ala, dan dia lah yang boleh beri nak dapat laki-laki, nak dapat perempuan. Bukan kuasa kita, bukan kuasa manusia, bukan kuasa makhluk. Kemudian au yuzawwijuhum
أو يزوجهم ذكورنا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Dan dia memulyakan kepada kedua-duanya anak lelaki dan perempuan. Dia menjadikan sesiapa yang dikehendakinya tidak boleh beranak. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha berkuasa. Surah Asy-Syura ayat 49 hingga ayat 20. Allah Ta'ala yang berkuasa menjadikan orang itu boleh melahirkan anak atau tidak. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Amma yujibul muttar idza da'a. Siapakah yang boleh memperkenankan doa orang yang dalam kesusahan, ya, ketika mana dia memohon kepadanya. Wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa' al-ard a ilahun ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang boleh memperkenankan doa orang yang berada dalam kesusahan ketika mana dia memohon kepadanya, dan menghapuskan kesusahan serta menjadikan pengganti kepada umat-umat yang terdahulu. Maknanya pada ayat ini Allah Ta'ala beritahu kita, siapa yang boleh menolak kesusahan makhluk? Allah Ta'ala saja. Sebab itu kita dalam keadaan susah, kita minta Allah, kita minta kepada Allah selesaikan masalah kita. Kita mohon kepada Allah, hilangkan, farij 'anna, ya Allah, lepaskan kami daripada kesusahan. Sebab itu kita minta, ya, min kulli dhaiqin makhraja. Kita minta kepada Allah, kan ada orang yang diajar, ya, minta daripada semua kesempitan Allah berikan jalan keluar. Sebab itulah kalau kita melihat, kalau kita melihat Quran, kita lihat hadis, semuanya mengajar kita, ya, supaya meletakkan pergantungan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh makhluk boleh bantu kita, makhluk hanya perantara, ya, makhluk hanya perantara kita. Memang dalam keadaan tertentu kita kesusahan, Allah Ta'ala jadikan makhluk sebagai perantara, ya. Tengah kita susah, ada orang nak tolong. Orang nak tolong tu macam mana dia boleh gerak hati nak tolong? Allah yang gerakkan hati. Dan Allah juga yang menjadikan kamu sebagai pengganti kepada umat-umat yang terdahulu. Umat-umat terdahulu dah habis, ya. Kemudian Allah gantikan dengan umat yang baru, iaitu kamu. Sebelum daripada kamu ada kat dunia ini, ada orang lain yang tinggal di atas muka bumi ini. Kalau mereka itu patuh pada Allah, ya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah beri nikmat lagi. Allah panjangkan, ya, nikmat kepada keturunan mereka seterusnya. Kalau mereka kufur kepada Allah, pun Allah boleh bagi hidup, tapi sampai ketikanya Allah bagi mati. Kemudian bumi ini diganti lagi dengan orang-orang lain. Kita lepas ni kita mati pula. Selama ni kita ni taat kepada Allah atau tidak, kita akan mati. Ya, kemudian sejarah akan merangkap apa yang kita dah buat dalam dunia ni. Kalau kita ni orang yang besar, nama kita dikenal. Ya, seperti mana ulama-ulama dulu, orang-orang sebut nama dia. Kemudian begitu juga orang-orang yang besar dalam sejarah, seperti nama Hitler, orang sebut kali ini, Napoleon, ya, orang sebut nama dia. Kalau kita ni sekadar orang kecil dalam sejarah manusia, orang tak peduli dah kita. Awal bumi ni Allah ganti kaum lain. Siapa yang menjadikan silih bergantinya kaum umat ni? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adakah sebarang Tuhan yang lain selain daripada Allah ataupun maha Allah? Adakah Tuhan-Tuhan lain yang bersama-sama dengan Allah? Kalau ada manusia yang menyangkakan ada Tuhan-Tuhan lain yang menguruskan urusan kehidupan manusia, maka dia kata, amat sedikitlah antara kamu yang mengingati nikmat Allah itu. Ya, qalilan ma tadhakkarun. Sikit saja orang yang memikirkan perkara-perkara itu. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in yamsaska Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa wa yamsaska bi khairin fa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan engkau dengan bahaya bencana, tidak ada siapa pun yang boleh menghapuskan bencana itu melainkan Dia. Ya,
Dan jika ia mengenakan atau ia memberikan limpah kurnia kepada kamu dengan kebaikan, maka dia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang jadi dalam hidup kita ni semuanya terletak kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia yang paling tahu masa bila kita patut dapat senang, masa bila kita patut dapat susah. Ya, tuan-tuan, dalam hidup ni kadang-kadang memang kita fikir, aku nak ini, aku nak itu, aku nak itu, aku nak ini. Kemudian kadang-kadang apa yang kita nak pun dapat,